Saya nak bahas tentang maksud bekalan dan pembangunan 42 Kementerian Kesihatan ini di bawah butiran 010000. Anggaran 1 bilion 542 juta 854 ribu ringgit Malaysia pada muka surat 488. Dan juga butiran 060000 perkhidmatan farmasi. Anggaran 173 juta 508,200 ringgit Malaysia. Muka surat 492. Tan Sri Pengerusi, merujuk kepada kebimbangan global mengenai kenaikan kos ubat-ubatan berikutan dengan pelaksanaan perjanjian perkongsian Trans-Pacific atau dengan izin Trans-Pacific Partnership Agreement TPPA ini, sebagai contoh di Australia, The Guardian melaporkan pada 23 Februari 2015, saya quote dengan izin sedutannya, "Medicines will cost Australian taxpayers hundreds of millions of dollars more each year if measures in a leaked draft of the Secretive Trans-Pacific Partnership Agreement are implemented," the news report says. The most recently leaked draft of the international trade deal includes provisions proposed by the US that would further protect the monopoly pharmaceutical companies hold over drugs and delay cheaper versions from entering the market, the Medical Journal of Australia report says. Saya sambung dengan izin dalam bahasa Inggeris juga. The draft agreement sets in stone low patenting standards which allow drug companies to practice evergreening when a pharmaceutical company tries to maintain its market monopoly on a drug for longer by applying extra patents. Datuk Tan Sri Pengerusi, kebimbangan yang dilahirkan oleh pengamal perubatan daripada Australia ini bahawa TPPA akan mengakibatkan harga ubat-ubatan akan meningkat. Soalan saya, Datuk Tan Sri Pengerusi, adakah kementerian sudah membuat kajian kesan TPPA ke atas harga ubat-ubatan di Malaysia? Keduanya, apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh kementerian bagi menjamin kos ubat-ubatan tidak akan membebankan rakyat berikutan dengan pelaksanaan TPPA ini? Ketiga, apakah langkah jangka pendek dan cadangan jangka panjang bagi menangani kos ubat-ubatan yang akan meningkat? Tan Sri Pengerusi, isu yang dibangkitkan oleh pakar-pakar dan pengamal perubatan di Australia yang disebutkan tadi adalah berkaitan dengan penguasaan pasaran dengan izin market monopoly berkaitan ubat-ubatan. Penguasaan pasaran ini akan bertambah buruk lagi dengan amalan monopoli pengeluaran ubat-ubatan oleh syarikat pengeluar ubat gergasi. Hari ini, monopoli ubat-ubatan di peringkat antarabangsa telah menjadi kenyataan apabila syarikat ubat Zephyr dari Amerika telah mengambil alih syarikat ubat Allergan yang berpengkalan di UK. Sehubungan itu, bagi mengesahkan Tan Sri Pengerusi, saya ingin quote laporan BBC pada 23 November ini. Dengan izin, US drugs giant Zephyr have sealed a deal to buy Botox maker Allergan for $160 billion USD ataupun bersamaan dengan 106 billion pounds in what is the biggest pharmaceutical deal in history. Pengambilan alihan oleh syarikat Allergan oleh Pfizer menjadi Pfizer Pfizer sebagai pembuat dan pengeluar ubat-ubatan terbesar di dunia. Cuba bayangkan bagaimana Pfizer akan dapat menebus pula pemajaan pelaburan di Allergan yang menelan belanja sebanyak 160 bilion US dollar atau bersamaan dengan 672 bilion ringgit Malaysia. Sudah tentu melalui monopoli pengeluaran ubat dan pasaran, ia akan ditebus melalui kenaikan harga ubat-ubatan
yang dijamin menerusi perjanjian TPPA ini. Ini belum lagi mengambil kira cost overhead dan keuntungan syarikat yang sudah pasti mungkin menjangkau sehingga beratus bilion ringgit yang akan menanggungnya, termasuklah rakyat negara kita. Tan Sri Pengerusi, sejauh mana kerajaan serius bagi memastikan harga ubat-ubatan dijamin tidak akan membebankan rakyat berikutan dengan perjanjian dan kita tanda tangan perjanjian TPPA ini? Saya masuk kepada butiran satu lagi, iaitu Tan Sri Pengerusi. Selanjutnya, butiran 020000 kesihatan awam. Anggarannya 4,244,217,500 ringgit Malaysia. Itu di buku surat 488. Baru-baru ini, jerubu melanda negara kita di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Akibat jerubu tentunya memberi banyak kesan buruk kepada kesihatan rakyat. Semasa jerubu berlaku baru-baru ini, Kementerian Kesihatan telah mengeluarkan pemberitahuan kepada umum bahawa jerubu akan memberi kesan buruk kepada penyakit-penyakit kronik yang dihadapi oleh rakyat seperti penyakit obstruktif saluran pernafasan kronik, asma, radang paru-paru, sakit jantung, sakit tekak, sakit mata, batuk dan selesema. Disebutkan oleh kementerian, akibat jerubu yang memberi kesan kesihatan kepada pengidap 8 jenis penyakit yang saya sebutkan tadi. Soalan saya kepada Datuk Tan Sri Pengerusi, apakah kementerian mempunyai bank data bank berkaitan impak terhadap kesihatan akibat jerubu ini? Kedua, berapa ramaikah rakyat yang mengadu sakit dan menerima rawatan kesihatan akibat jerubu serta kos langsung dan tidak langsung ditanggung oleh kementerian berikutan dengan jerubu yang melanda pada tahun ini dan juga kalau boleh tahun-tahun sebelum adanya, bukan kerana itu nampak gaya macam tahunan. Tan Sri Pengerusi, berkaitan dengan masalah jerubu dan impaknya kepada kesihatan rakyat, Singapura mengambil pendekatan untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab membakar hutan yang menjadi punca jerubu yang melanda Singapura. Kita tidak mempunyai perundangan yang sedemikian. Namun, kita tetap merasai implikasi yang serius terhadap kesihatan rakyat selain daripada tindakan darurat menutup sekolah, pusat-pusat pengajian tinggi yang terbabit kerana kebimbangan menjejaskan kesihatan. Soalan saya, Tan Sri Pengerusi, jika Singapura telah mengadakan mekanisme bagi mendera syarikat petualang jerubu, apakah Kementerian Kesihatan khasnya memikirkan cadangan untuk mengambil tindakan terhadap petualang jerubu bagi memikul kos rawatan pesakit dan kos implikasi kepada kementerian akibat jerubu ini? Itu lepas jerubu, saya masukkan ke dalam maksud pembangunan 42, butiran 0400, hospital baru, anggaran 274,259,500 ringgit Malaysia, muka surat 495. Tan Sri Pengerusi, pembinaan hospital-hospital baru, saya perakui memang penting dan perlu kerana ini membolehkan rakyat, terutama kawasan luar bandar dan mereka yang berpendapatan rendah mendapat akses rawatan dengan kos yang wajar dengan mengambil kira pendapatan mereka yang rata-ratanya rendah. Walaupun saya dengar silam, kesianlah kena walaupun ada hospital tidak ada personelnya dan pakar-pakarnya. Jadi Tan Sri Pengerusi, projek hospital baru yang berjumlah 274 juta ini adalah sebahagian daripada jumlah anggaran perbelanjaan Kementerian Kesihatan bagi tahun 2016 yang berjumlah 23.031 bilion. Apabila diteliti jumlah anggaran Kementerian Kesihatan itu, saya dapati bahawa berbanding dengan tahun 2012 yang berjumlah 18.593 bilion, peruntukan Kementerian Kesihatan meningkat sebanyak 4.438 bilion. Ini merupakan tambahan 24% dalam tempoh 5 tahun. Tan Sri Pengerusi, bagi tempoh 2012
hingga 2016, pertambahan anggaran perbelanjaan Kementerian Kesihatan dari segi jumlah dan kadar adalah lebih rendah berbanding dengan peningkatan peruntukan bagi JPM, Jabatan Perdana Menteri. Berbanding dengan peruntukan JPM bagi tempoh 2012 hingga 2016, JPM ditambah peruntukan dari 13.721 bilion pada tahun 2012 kepada 20.31 bilion pada tahun 2016, iaitu penambahan sebanyak 6.59 bilion atau sebanyak 48%. Begitu jelas bahawa kesihatan rakyat tidak menjadi prioriti berbanding dengan keutamaan peruntukan bagi JPM, sehingga melibatkan berbilion ringgit dengan projek-projek yang penuh kesamaran. Dia sama-sama, Datuk Tan Sri Pengurusi. Jadi semasa pembahasan bajet 2016, peringkat jawatankuasa bagi JPM pada 17 November yang lalu, saya telah menyebut mengenai dana fasilitasi 3 bilion dan projek mesra rakyat 1.332 bilion. Jumlah kedua-duanya adalah sebanyak 4.332 bilion. Dana-dana JPM ini merangkumi 18.8% dari jumlah keseluruhan bagi Kementerian Kesihatan. Apakah Kementerian Kesihatan tak penting? Jadi peruntukan untuk projek hospital baru berjumlah hanya 274 juta. Manakala dua dana JPM, dana fasilitasi dan projek mesra rakyat berjumlah 4.332 bilion, iaitu 15 kali ganda dari peruntukan membina hospital. Jelaslah keutamaan wang negara untuk kesihatan rakyat jauh lebih sedikit berbanding dengan dua dana JPM yang tidak diketahui butiran dan tujuannya, melainkan ianya adalah tidak lebih merupakan dana untuk mempertahankan kepentingan dan kedudukan YAB Pekan sebagai PM. Terima kasih.